Touchmark. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamalul Khair bin Muhammad Noor selaku pengacara pada petang ini kempen pembudayaan norma baharu. Bersama saya tetamu jemputan pada petang ini Tuan Azrin Afendi bin Muhammad, salah seorang anggota polis IPK Kuala Lumpur. Yang dihormati Puan Siti Nur Mahfuzah binti Muhammad, selaku pendidik dan guru di Sekolah Kebangsaan Batu Muda. Selamat datang pada petang ini. Terima kasih. Bersyukur kita kehadrat ilahi, pada petang ini kita dapat bersama-sama berkumpul untuk menjayakan perbahasan ini, kempen pembudayaan norma baru. Suka saya untuk memberi satu pantun untuk bermulanya majlis pada petang ini. Mari makan sirih puan, sirih dipetik di tasik cini. Selamat datang tuan dan puan menjadi penyeri majlis ini. Pantun pula pengacara kita hari ni. Nak kita berbalas pantun ke? Biasalah dulu. Pada tahun 2020 merupakan tahun yang sangat mencabar bagi kita semua. Tahun ini menyaksikan kemunculan satu virus yang dikenali COVID-19. Bermulanya virus ini dikatakan bermula di pasar eksotik Wuhan, China. Wabak ini dengan pantas menjadi pandemik dan memberikan implikasi yang buruk kepada banyak negara. Bagi mengelakkan jangkitan ini terus meningkat, kerajaan melalui Kementerian Kesihatan Malaysia KKM telah melancarkan kempen pembudayaan norma baharu bertujuan untuk memperkasakan dan usaha melawan dan memutuskan rantaian COVID-19. Assalamualaikum Encik Azrin Afendi. Ya, saya. Sihat? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Suka saya untuk bertanyakan satu soalan lah. Okey, baik, sila. Permulaan soalan pada majlis inilah. Okey. Kenapa perlu kita mendaftar apabila masuk dalam mana-mana premis? Mana-mana premis lah yang kita masuk, enter macam itulah. Bagi satu pendapat Tuan. Alhamdulillah, syukur kehadirat ilahi kerana sudi menjemput saya ke wawancara pembudayaan norma baharu. Okey, saya selaku anggota polis daerah Brickfield. Okey, tujuan kerajaan mencipta aplikasi MySejahtera ni, individu salah satu untuk memasuki premis dengan mendaftar nama seperti nama, nombor telefon dan berapa suhu badan. Yang buku depan tu lah yang selalu kita tulis. Itu secara manual. Ya, secara automatiknya kerajaan sudah menyediakan aplikasi MySejahtera. Jadi kita tak perlu untuk menulis buku secara manual. Kita just menggunakan scan barcode. Kita download lah. Download saja dalam aplikasi handphone kita lah. Ya, betul. Ya. Jadi bila kita download, kita just daftar. Okey, sebagai contoh, pihak berkuasa juga boleh memeriksa individu terbabit yang mana memasuki premis, sebagaimana mendaftar ataupun tidak. Okey, contohnya seseorang tidak mendaftar masuk ke premis berkenaan. Jadi kita boleh track diorang melalui aplikasi MySejahtera ataupun buku manual. Maknanya kita boleh tahu di mana dia pergi sebelum ni lah macam Betul. Lagi satu, apabila dia memasuki premis dengan tidak mendaftarkan secara manual ataupun menggunakan aplikasi, seseorang itu boleh dikenakan compound, seperti mana yang kerajaan tetapkan. Compound tu compound oleh agensi mana tu? Okey, seperti yang sedia maklum, kerajaan telah memberi sepenuhnya kuasa kepada anggota polis berpangkat inspektor ke atas untuk mengeluarkan compound terhadap mana-mana individu yang gagal mematuhi SOP ni. Ya. Terima kasih atas pandangan Tuan Azrin. Soalan kedua, suka saya untuk bertanyakan kepada Puan Siti Nur Mahfuzah. Ya. Saya. Okey. Bagaimana pendapat cikgu? Bagaimana pendapat cikgu untuk kita terapkan nilai-nilai norma baharu ni kepada murid-murid?
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pengacara Majlis kami. Ya. Kita nak menerapkan nilai-nilai norma baru ni. Benda ni baru. Jadi kita nak menerap pada anak-anak murid kita. Yang pertama sekali, daripada kita buat persediaan lagi. Sebelum start sekolah tu, dia ada buat persediaan untuk menyediakan pelitup muka, sanitizer dan juga pemeriksa suhu. Okey. Itu Jadi disediakan oleh pihak sekolah lah. Okey. jadi kerajaan ada keluarkan bajet untuk setiap sekolah tu membeli bahan-bahan untuk pembersihan. Ya. Sebelum tu kita ada juga buat sanitize setiap meja. Setiap meja di setiap kelas murid lah. Oh, maknanya yang sanitize meja-meja peralatan tu siapa yang sanitize? Siapa yang buat kerja-kerja macam tu? Yang tu bahagian pembersihan lah. Oh, bahagian usaha. Okay. Macam adakah dilantik oleh sekolah itu tu? syarikat yang nanti. Syarikat lah. Okay. Syarikat. Syarikat lah. Okey. Kita ambil sub daripada syarikat lah. Terima kasih. Untuk makluman tuan dan puan-puan, kita telah menempatkan wartawan kita di lokasi untuk membincangkan tentang keberkesanan kempen pembudayaan norma baru ini. Kita terus ke lokasi. Assalamualaikum, saya Muhammad Firdaus bin Jamil Hadi, intak langsung dari Damansara. Sekarang saya nak interview satu cik ni tentang mengenai COVID-19 pada masa kini. Assalamualaikum cik. Salam. Cik dari mana? Dari sini? Dari sini. Okey. Nama cik? Dayang Rashidah binti Razali. Okey. Apa pandangan cik tentang mengenai COVID pada masa kini? Okey, mengikut arahan kerajaan terkini, pada 14 hari bulan Oktober ini, which is hari Rabu, kita akan kembali ke PKPB, Pergerakan Kawalan Perintah Bersyarat. Bersyarat, dia ada beberapa syarat, which is satu, kalau kita nak pergi shopping mall membeli barang, limit dalam 2 orang. And then sekiranya kita nak pergi kerja, kita kena tunjuk pas bekerja, pas kebenaran bekerja. Dan seterusnya is institusi seperti taska, sekolah akan ditutup buat sementara. Okey. Terima kasih Cik Dayang kerana interview. Sekian dari saya, lintas langsung dari Damansara. Terima kasih. Terima kasih Muhammad Firdaus, wartawan di lokasi. Nampaknya bertungkus lumus wartawan kita di lokasi untuk menjayakan kempen pembudayaan norma baru itu. Terima kasih sekali lagi. Dan saya ingin menanyakan Tuan Muhammad Azrin soalan tambahan. Boleh? Boleh, silakan. Okey. Bagaimanakah cara penguasaan PKP di kawasan Tuan pada masa ini? Okey, seperti yang sedia maklum, Ya. mana-mana individu yang ingin keluar daripada rumah masing-masing maupun pergi ke mana, contohnya pergi ke tempat kerja ataupun pergi membeli barangan keperluan harian. Okey, mana-mana yang ingin pergi ke tempat kerja harus mendapat kebenaran daripada majikan masing-masing, dan kebenaran tersebut harus Kebenaran tu macam mana? Bersurat ke macam mana? macam ni. Contoh, individu tersebut ingin pergi ke tempat kerja harus mendapat surat daripada surat lah, okey. daripada majikan masing-masing, dan surat itu haruslah disahkan oleh ketua polis daerah ataupun ketua polis balai yang terdekat. Okey, baiklah. Itu saja pandangan Tuan. Okey, untuk pengetahuan cik juga. Ya. Okey, mana-mana individu yang melanggar arahan tersebut, sama juga seperti tadi, akan dikompangkan mengikut undang-undang yang sedia ada. Betul. Terima kasih Tuan Muhammad Azrin. Bagi soalan kedua untuk Puan Siti. Okey, saya akan menanyakan soalan tambahan. Bagi pendapat Puan Siti, bagaimanakah penerimaan guru-guru di sekolah Puan tentang norma baru ni? Terima kasih ya, Puan Khair. Ya. Ahmad Johar. Okey, mengenai penerimaan guru-guru ni, pada permulaannya tu agak sukar sikit lah sebab kita bagi PDPC melalui online. Jadi kadang-kadang ada yang show online, ada yang tak boleh nak online.
Jadi bila norma baru ni diperkenalkan dan kita pun dah boleh buka sekolah. Jadi dalam keadaan macam tu kita pun menerima norma baru tu, walaupun pada permulaan dia tu agak susah sikit. Sebab benda baru kan. Jadi kita menerima tu, kita buat sedikit perubahan. Maknanya belajar sama juga, cuma perubahan tu dari segi di kelas tu kita pakai pelitup muka ataupun kita pakai apa ni yang Riser. Betul. Jadi nak mengajar tu agak susah sikit lah. Tapi alhamdulillah setakat ni guru-guru masih lagi menerima dan menyahut cabaran sahutan kerajaan tu lah. Bagaimana tentang pembelajaran online? Pembelajaran online ni kita lakukan dari peringkat ke peringkat. Maknanya kita lakukan daripada rumah dalam mengikut silibus, mengikut tu, tapi kita akan ulang balik. Sekarang ni sekolah dah buka. Jadi kita akan ulang balik pembelajaran online tu di sekolah. Di sekolah, okey. Kita akan continue balik lah, maknanya ada tindak balas daripada murid. Betul. Terima kasih Puan Siti bagi jawapan yang kedua itu tadi. Nampaknya rakyat Malaysia mempunyai tahap kesedaran yang tinggi buat masa ini berkenaan COVID-19. Bagi meninjau lokasi kedua, wartawan kita Anis Suryati telah bersedia di lokasi. Teruskan Anis Suryati. Terima kasih rakan-rakan di studio. Bersama saya Anis Suryati akan mewawancara salah seorang daripada penduduk terhadap kesedarannya terhadap norma baru. Hai Mr. Subra, apa khabar? Okay. Mr. Subra, boleh cerita apa yang Mr. Subra faham mengenai norma baru? Norma baru tu baguslah. Kita diri kita jaga bersihan. Itu juga lah yang tidak boleh kena tangan usaha siapa-siapa. Macam ni buat baguslah. Maksud Mr. Subra, norma baru ni adalah perubahan dalam hidup lah. Daripada sebelum ni kita boleh melakukan sentuhan seperti semua cuci bersih-bersih. Sekarang ni kita lebih kepada penjagaan kesihatan yang lebih detail lah. Itu baguslah. Baguslah. Maksud Mr. Subra, norma baru yang dilaksanakan oleh kerajaan iaitu salah satunya adalah penjagaan kebersihan diri sangat memberi kesan dan memberi kesedaran kepada Mr. Subra. Bersihan bila masuk rumah, cuci kaki luar, tangan cuci, baru masuk rumah mandi dulu, baru barang-barang yang bersih tahan. Nanti kita budak-budak pegang mesti kena sakit kena susah. Di sini maksudnya apa yang telah dilaksanakan oleh kerajaan seperti kempen-kempen kesedaran, penjagaan kebersihan, pemakaian mask, pencucian tangan yang lebih kerap, ini sebenarnya sangat-sangat memberi kesedaran. Kalau berbanding sebelum ini kita kurang peka terhadap kebersihan, betul kan? Betul. Okey, sekarang maksudnya langkah-langkah telah dilaksanakan oleh kerajaan ini memberikan kita lebih kepada kepatuhan dan disiplin. Disiplin lah. Semua disiplin. Contoh-contoh disiplin yang bisa Subra amalkan daripada norma baru ini? Disiplin tu kerajaan bagi luluskan tu baguslah. Yang dia bagi cuti semua dia, tapi buat orang mana jaga bersihan. Maksudnya Mr. Subra juga bersetuju lah bila kita nak masuk ke sesuatu premis kita perlu mengadakan scanning QR code mana pergi masih scan. Sekian Mr. Subra. Okey, terima kasih, kembali ke studio. Terima kasih Anis di lokasi. Bagi meneruskan segmen pada petang ini, saya menjemput sahabat saya Daing Nur Hafiz, juga ahli kumpulan ini untuk membentangkan hasil kaji selidik tugasan kami, iaitu kempen pembudayaan norma baru. Terima kasih rakan di studio. Assalamualaikum, saya Daing Nur Hafiz bin Hamzah. Saya ingin teruskan pembentangan kami dengan objektif kajian mendapatkan tahap penerimaan orang awam terhadap kempen, merungkaikan perincian mengenai kesedaran kempen, memberikan cadangan penambahbaikan terhadap kempen yang dilaksanakan oleh KKN. Metodologi kajian, iaitu reka bentuk kajian kami berbentuk kuantitatif, iaitu menggunakan borang soal sidik, iaitu bahagian A dan B. Populasi kajian kami ialah komuniti alam maya warga Sabah, dihubungi melalui platform media sosial, iaitu Facebook. Sampel kajian kami ialah berbentuk kaedah random sampling. Sasaran adalah seramai 100 orang responden, namun yang menjawab soalan adalah 30 orang saja. Kaedah pengagihan ialah berbentuk perisian Google Forms yang telah digunakan bagi mencipta borang soal selidik. Metodologi kajian, kami menggunakan skala Likert bagi mengukur tahap kesedaran dan penerimaan warga Sabah terhadap kempen-kempen yang dilaksanakan oleh pihak KKM. Dapatan kajian kami mendapat bilangan peratusan jantina yang menjawab kaji selidik kami
lokasi iaitu pantai barat Sabah, pantai timur dan pendalaman Sabah. Objektif mengkaji tahap penerimaan orang awam terhadap kempen yang telah dilaksanakan oleh KKM. Kami telah sediakan 5 soalan. Kesedaran mengenai kempen-kempen yang telah dilaksanakan oleh KKM. Kempen yang dilaksanakan oleh KKM membantu memahami SOP wabak COVID-19. Kempen yang dilaksanakan oleh KKM mudah untuk difahami dan mengandungi informasi yang cukup. Kempen yang dilaksanakan oleh KKM dapat meyakinkan orang awam. Keperluan KKM memperbanyakkan lagi kempen-kempen kesedaran mengenai wabak ini. Rata-rata soalan telah dijawab dan mempunyai peratusan yang amat tinggi tentang kesedaran mereka berkenaan kempen-kempen yang telah disediakan. Objektif kedua merungkaikan perincian mengenai kesedaran kempen yang telah dilancarkan oleh KKM, iaitu kempen pembudayaan norma baru. Kempen ini bertujuan untuk memperkasakan usaha melawan COVID-19 di negara kita. KKM juga telah mencipta pertandingan, mencipta logo dan tagline dan telah dibantu oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Mereka telah melancarkan pertandingan ini. Pertandingan tersebut dilaksanakan pada 1 hingga 10 Julai yang lalu. Penyertaan orang ramai dalam usaha memupuk kesedaran dilihat dapat merancangkan penyebaran informasi kepada orang ramai dan seterusnya membuatkan mereka lebih bertanggungjawab. Dan pertandingan itu telah disertai selama 1,137 orang dan kempen-kempen lain juga berjaya dijalankan. Cadangan penambahbaikan objektif ketiga kami ialah pendekatan teori simetro dua hala. Model ini dapat memastikan berlakunya pengagihan maklumat berdasarkan perbincangan dan pertukaran idea. Pendekatan dialog juga dapat mendorong pengurusan organisasi untuk bertukar pendapat dengan kumpulan publik. Pendekatan sejarah dialog ini dapat melakukan secara dalam talian terutama di kawasan-kawasan yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan Secara Pentadbiran ataupun TEMCO. Penduduk tempatan juga dapat menyalurkan maklumat berkenaan kelompok PKPD seperti laluan-laluan tikus, memberikan maklumat mengenai laluan-laluan yang mungkin digunakan oleh penyelundup untuk membawa masuk pendatang asing yang mungkin telah dijangkiti virus ini. Sekian saja kajian saya berkenaan kesedaran COVID-19 ini. Kembali ke studio. Terima kasih Encik Daing Nur Hafiz. Bagi mengakhiri segmen kita pada petang ini, kita jemput Tuan Azrin Afendi dan Puan Siti Nur Parfuzah untuk memberikan sepatah dua kata. Silakan. Okey, baik. Ini hanya untuk masyarakat yang di luar sana. Ya. Patuhi segala arahan daripada kerajaan. Jangan melanggar mana-mana arahan. Jika melanggar mana-mana arahan, mesti ingat kompaun mesti dikenakan. Ya. Okey, kompaun bukannya sedikit, iaitu RM1,000. Betul. Akan dikompaun. Itu sajalah daripada saya. Ya, terima kasih Tuan Azrin. Bagi saya pula, ingat di rakyat luar sana, apabila anak-anak yang datang ke sekolah mempunyai gejala, haruslah dimaklumkan kepada guru ataupun petugas di sekolah bahawa anak ni ada demam ke atau sakit apa ke. Segala perjalanan tuan-puan ke mana-manalah perlulah direkodkan di sekolah. Yang kedua, perlu menanamkan sikap norma baru pada anak-anak masing-masing, kerana sekarang ni kita mempertingkatkan lagi usaha untuk menjaga keselamatan dan juga kebersihan anak-anak itu sendiri. Okey, terima kasih. Terima kasih Tuan Azrin Afendi dan Puan Siti. Sampai berjumpa lagi. Terima kasih daripada saya, Kamal Khair bin Muhammad Noor, Tuan Azrin Afendi dan Puan Siti Nur Parfuzah. Terima kasih.